Kota Kuala Muda, Kedah. Lepas daripada itu, dalam tahun 1961, saya bersama keluarga saya telah berpindah ke Baling dan saya menerima pendidikan di beberapa buah sekolah rendah di dalam daerah Baling sehinggalah ke Sekolah Menengah Tengku Putra Baling. Saya berkelulusan SPM. Pada 1 April 1970, saya telah mendapat pekerjaan sebagai pelayan pejabat di Sekolah Kebangsaan. Muhammad Yusof bin Hussein berumur 31 tahun, berasal dari Kampung Lalang, Mukim Siong, daerah Baling, Kedah. Ahli Jawatan di kawasan Bayu, Kedah. Setiausaha Badan Kebajikan PAS, Dewan Undangan Negeri, kawasan Bayu, Kedah, dan Timbalan Pengarah Pilihan Raya PAS, kawasan Baling, tahun 1982. Orang kanan kepada Ibrahim bin Mahmud atau Ibrahim Libya. Setelah keadaan di Memali dan suasana di dada Muhammad Yusof bin Hussein reda, beliau telah membuat pengakuan kepada RTM tentang penglibatannya dalam peristiwa Memali. Adalah diharap bahawa pengakuan ini akan menjawab beberapa tanda tanya berkaitan dengan latar belakang peristiwa Memali. Saya mula-mula mengenali Ustaz Ibrahim Libya pada tahun 1978. Itulah semasa beliau berhenti bertugas sebagai pegawai agama di Jabatan Perdana Menteri dan bekerja dengan Kedutaan Libya sebagai seorang pendakwah. Kebetulan dalam tahun itu, saya ialah setiausaha kerja Persatuan Ulama Daerah Baling bersama Allahyarham Ibrahim Libya telah mengadakan mingguan dakwah di Madrasah Kampung Lalang, iaitulah sebulan 2 kali. Dan perkenalan saya dengan Allahyarham bermula daripada tarikh itu, dan perkenalan itu hanyalah perkenalan biasa sahaja. Jadi dalam perkenalan tadi, apakah yang tertarik kepada Cik Yusof lah daripada Ustaz Ibrahim Libya ni? Pada masa itu, bermula daripada tahun 78, saya tidaklah begitu rapat dengan Allahyarham Ibrahim Libya. Cuma sebagai perkenalan biasa, di mana ketika itu saya adalah seorang yang aktif di dalam kegiatan sosial seperti Pertubuhan Belia, Persatuan Bola Sepak dan sebagainya. Tetapi lebih kurang pada pertengahan tahun 1984, saya mula merapatkan diri dengan Allahyarham Ustaz Ibrahim Libya, di mana saya seringkali menemani beliau pergi berceramah ke merata-rata tempat. Semasa saya mengikuti beliau pergi berceramah itu, saya rasa tertarik dengan ucapan-ucapan yang telah disampaikan oleh beliau, kerana saya tahu bahawa Allahyarham Ibrahim Libya ini mempunyai pendidikan agama yang tinggi, di mana Allahyarham belajar di merata-rata tempat seperti di Pondok Pokok Sena, di Nilampuri, di India, di Mesir dan juga di Libya. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Allahyarham di dalam ceramah-ceramahnya adalah saya rasa terlalu seorang yang berani, di mana beliau tidak ada rasa gerun dan gentar untuk menyatakan bahawa kerajaan Malaysia sekarang adalah kerajaan Taghut kerana tidak mengamalkan hukum Islam. Dan begitu juga selaran-selaran Allahyarham kepada pemimpin-pemimpin kerajaan seperti Datuk Seri Tuan Mahathir sendiri, dan juga kepada pegawai-pegawai polis yang katanya ialah bekerja untuk menghalang daripada pergerakan Islam, daripada perkembangan Islam itu sendiri. Sebagai seorang insan, kita ni tentu dapat berfikir betul, benar atau tidaknya sesuatu tuduhan-tuduhan itu. Tak pernahkah Cik Yusof terfikir apa yang disebutkan oleh Allahyarham Ustaz Ibrahim Libya ni bertentang dengan apa yang sebenarnya? Jadi pada masa itu saya sendiri tidak mempunyai pendidikan agama yang cukup, yang mana yang ada pada saya hanya untuk ibadat saya semata-mata. Dan saya mula belajar agama boleh dikatakan kepada Allahyarham Ibrahim Libya. Jadi dengan kelulusan dan ketokohan yang ada kepada Allahyarham Ibrahim Libya ini, saya menganggap beliau sebagai seorang guru kepada saya, dan saya yakin bahawa apa yang disarankan oleh Allahyarham Ibrahim Libya adalah satu kebenaran yang perlu diperjuangkan. Malah
Allahyarham Ibrahim Libya bersungguh-sungguh untuk memberi pendidikan, memberi dorongan, bimbingan kepada saya. Katanya agar saya ini menjadi seorang pejuang Islam, seorang mujahid yang sanggup dan berani menghadapi segala cabaran. Baiklah, Cik Yusof. Jadi kita kembali kepada kegiatan-kegiatan Cik Yusof lah. Sewaktu bersama dengan Allahyarham tadi, macam mana caranya? Yakni beginilah yang maksud saya ni. Dia kemana hingga baliklah sampai ke kampung Mali tadi. Macam mana Cik? Cuba cerita sikit. Dia apabila saya merapatkan diri dengan Allahyarham Ibrahim Libya pada pertengahan tahun 1984, maka mungkinlah dengan syarahan atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Allahyarham itu dirasakan oleh pihak berkuasa boleh mengancam keselamatan negara kerana dapat membangkitkan semangat-semangat daripada orang ramai untuk menentang kerajaan dengan cara kekerasan. Maka pihak keselamatan iaitu pihak pasukan polis telah cuba untuk menangkapnya di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada 2 September 1984. Tetapi percubaan untuk menangkap Allahyarham Ibrahim Libya pada ketika itu telah dihalang oleh pengikut-pengikutnya yang mana mereka menyerbu pasukan polis itu. Dan apa yang saya tahu, pasukan polis telah meninggalkan rumah Allahyarham pada ketika itu kerana mengelakkan pertempuran atau pergaduhan dengan orang ramai. Maka selepas daripada itu, Allahyarham Ibrahim Libya telah pergi bersembunyi di 2 tempat. Maka saya atas pergaulan dan perhubungan dengan Allahyarham selama daripada pertengahan tahun 1984 merasakan bahawa Allahyarham Ibrahim Libya ini seorang tuan guru yang patut dibela, yang patut diberi sumbangan tenaga dan bakti terhadap diri dan keluarganya. Maka saya bersama beberapa orang lain lagi telah berusaha untuk membawa balik Allahyarham Ibrahim Libya ni ke rumahnya dan untuk dia mengajar seperti biasa. Dalam usaha-usaha itu, di antara beberapa perbincangan yang telah kami adakan, sehinggalah pada suatu ketika, iaitu lebih kurang akhir September 1984, kami telah mengadakan satu mesyuarat untuk mendapatkan persetujuan dan ikrar daripada anak murid dan pengikut-pengikut Allahyarham Ibrahim Libya ni di Madrasah Kampung Memali. Di mana dalam mesyuarat itu telah mendapat persetujuan yang sebulat suara bahawa Allahyarham Ibrahim Libya ini akan dibawa pulang menetap di rumahnya untuk mengajar seperti biasa dan akan dibentuk pasukan pengawal yang mana di dalam susunan dalam mesyuarat tersebut yang dihadiri oleh lebih daripada 100 orang pengikutnya, saya sendiri mempengerusikan mesyuarat itu, telah membuat keputusan setiap hari akan diberi kawalan seramai 20 orang selama 24 jam di rumah Allahyarham Ibrahim Libya dan digilirkan seorang mesti dikenakan berkawal selama seminggu selama 24 jam. Jadi dalam pengawalan ini juga ditugaskan seorang ketua pengawal untuk mengetuai kumpulan 20 orang ini dan setiap pengawal diwajibkan mempunyai apa-apa senjata tajam lah seperti pedang, parang dan sebagainya bagi tujuan untuk menghalang jika sekiranya percubaan oleh pasukan polis untuk menangkap Allahyarham itu dibuat lagi. Jadi keputusan ini telah dicapai dengan sebulat suara dan kami berikrarlah asas-asas tanggungjawab kami sebagai anak-anak murid dan pengikut Allahyarham Ibrahim Libya berikrar bahawa akan mematuhi keputusan yang dibuat ini dan jika sekiranya ada di antara orang-orang yang ditugaskan pada hari berkenaan dia tidak dapat hadir untuk berkawal, dia mestilah mencari seorang pengganti untuk menggantikan tempatnya yang mana maksudnya setiap hari selama 24 jam mesti tidak kurang daripada 20 orang yang berkawal di rumah Allahyarham Ibrahim Libya itu. Bukan itu saja, malah kami telah dalam mesyuarat itu menubuhkan satu tabung yang dinamakan tabung bantuan keluarga Ibrahim Libya dan Mustarafin. Jadi fungsi tabung ini ialah untuk perbelanjaan kepada pengawal-pengawal itu sendiri yang mana pengawal itu tidak boleh meninggalkan rumah Allahyarham Ibrahim Libya dan untuk makan minum pengawal Allahyarham Ibrahim Libya sendiri dan keluarganya. Jadi kami telah tubuhkan tabung ini dan Allahyarham Ibrahim Libya juga ada menerima sumbangan peribadilah daripada pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong serta orang-orang tertentu yang datang ke rumahnya. Apabila
keputusan mesyuarat ini telah dicapai, saya sendiri telah pergi menemui Allahyarham Ibrahim Libya di tempat persembunyiannya untuk memaklumkan bahawa kami sebagai anak-anak muridnya dan juga pengikut-pengikutnya yang setia telah membentuk satu susunan kawalan yang rapi untuk menjaga keselamatan Allahyarham. Setelah saya nyatakan keputusan mesyuarat itu, beliau amat gembira dan bersetuju untuk pulang ke rumahnya dan menjalankan pengajaran agama, kuliah agama seperti biasa dan sanggup sehidup semati bersama dengan pengikut-pengikutnya. Jadi beliau pun baliklah ke rumahnya daripada tempat persembunyian lebih kurang awal November 1984. Jadi apakah nama pasukan ni, Cik Yusof? Apabila Allahyarham Ibrahim Libya pulang ke rumahnya, saya sendiri tidak dapat mengingati bagaimana puncanya nama ini boleh wujud. Tetapi akhirnya dikenal dengan pasukan pengawal mujahidin atau kawalan mujahidin. Dan atas kegiatan dan inisiatif serta kesungguhan saya untuk mengatur pengawalan, mengambil berat tentang diri Allahyarham Ibrahim Libya dan keluarganya sendiri, saya sendiri telah dianggap secara resmi sebagai ketua pengawal mujahidin. Jadi takkah diterangkan maksud kalimat Al-Mujahidin itu sendiri? Dia secara resminya tidak, cuma sepintas lalu di dalam pengajaran yang telah diberikan dimaksudkan mujahidin ialah pejuang-pejuang Islam. Jadi pengertian pejuang-pejuang Islam tadi itu mempunyai banyak artinya. Tapi apakah penentuan yang telah diberikan atau penjelasan yang telah diberikan dengan gelaran ini? Untuk apa dan kenapa? Perkara ini telah dinyatakan oleh Allahyarham Ibrahim Libya di dalam pengajarannya lah. Jadi saya akan memberi secara umum di antara pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Allahyarham Ibrahim Libya. Yang mana apabila beliau pulang ke rumahnya lebih kurang sebulan, Allahyarham Ibrahim Libya ini memulakan kuliah agama di rumahnya sendiri pada tiap-tiap malam selepas maghrib dan pada tiap-tiap waktu subuh untuk pengawal-pengawal mujahidinnya. Dan di madrasahnya di Kampung Memali pada 2 kali seminggu. Dan satu hari Sabtu tu untuk orang-orang perempuan, untuk muslimat. Jadi di antara penekanan-penekanan atau ajaran-ajaran yang disampaikan, bolehlah saya beri secara umum beberapa ni. Yang pertama sekali apabila beliau pulang daripada tempat persembunyian menetap di rumahnya, beliau mengajar setiap pengikut-pengikut dan pengawal-pengawal mujahidin ini untuk menghafal wirid-wirid atau zikir-zikir yang mengandungi ayat Quran. Jadi saya sendiri dan orang lain berusaha bersungguh-sungguh untuk menghafalkan wirid-wirid dan zikir ini bagi tujuan, kata beliau, untuk memperkemaskan iman dan juga supaya hilang kegerunan dan ketakutan untuk menghadapi jika sekiranya pasukan polis cuba datang untuk menangkapnya. Itu yang pertamanya. Dan yang keduanya, dalam pengajarannya beliau sering menekankan atau menyeru untuk setiap pengikutnya, setiap pengawal mujahidin ini hendaklah tidak ketinggalan untuk berjihad. Yang mana katanya jihad ini telah sampai masanya dengan keadaan kezaliman kerajaan pada masa sekarang yang nak menangkap orang yang memperjuangkan agama. Jadi tekanan-tekanan jihad yang diberikan oleh Allahyarham ini dengan membawa contoh seperti mana keberanian zaman para sahabat di zaman Rasulullah SAW, yang mana beliau banyak mengisahkan keberanian seperti mana Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid dan sebagainya lagi. Yang mana penekanan-penekanan yang diberikan ini menaikkan semangat saya untuk terus berjuang, terutamanya dalam menentang kerajaan dan pasukan polis sendiri dari masa ke semasa. Selain daripada itu, penekanan yang diberikan ini ditambahkan lagi dengan menyatakan bahawa bertugas untuk mengawal seorang tok guru, untuk mengawal seorang pendakwah yang tujuannya untuk memperjuangkan Islam, menyatakan kebenaran Islam daripada ditangkap oleh pihak-pihak polis yang mengikut arahan kerajaan yang tidak mengamalkan undang-undang Islam adalah termasuk juga di dalam jihad fi sabilillah. Dan jika mati kerananya adalah mati syahid. Di dalam mati syahid ini beliau sentiasalah memberi penekanan dengan menceritakan bahawa kelebihan mati syahid ini
tidak ada tolak bandingnya, di mana beliau menyatakan bahawa seseorang yang mati syahid, sebagai mati syahid, apabila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan memohon kepada Allah untuk dihidupkan semula, kemudian berperang lagi, minta dihidupkan semula, berperang lagi, dan begitulah seterusnya, yang mana kenikmatan dan kelazatan mati syahid itu tidak dapat terkira lagi, dan ianya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada bandingannya lagi. Dalam perkara ini beliau ada membaca yang saya masih ingat ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka bahawa orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini mati, bahkan mereka terus hidup di sisi Tuhannya. Yang mana saranan-saranan atau penekanan yang diberikan oleh Allah Rahim ini, saya merasakan diri saya sendirilah semangat untuk berjuang itu bertambah dari masa ke semasa. Dalam pengejarannya juga beliau sentiasa membuat permohonan kepada kerajaan, kepada pimpinan kerajaan, bahawa kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang zalim, di mana telah banyak menangkap orang yang berjuang untuk menegakkan Islam, dan kerajaan ini sudah sampai masanya wajib ditentang. Dengan beliau membacakan ayat yang saya tidak dapat ingatlah, wajib ditentang. Beliau juga menyela pasukan-pasukan polis, mengatakan bahawa mengikut arahan daripada kerajaan tanpa membuat perhitungan bahawa orang-orang yang nak tangkap itu ialah seorang yang menyatakan kebenaran Islam. Bahkan bukan sekadar itu saja, ada juga di antara pengikut-pengikut dan pengawal-pengawalnya sendiri mempunyai anak saudara, adik, menantu dan sebagainya yang berkhidmat sebagai anggota polis. Jadi pengawal-pengawalnya sendiri juga Allahyarham sentiasa menyela dengan mengatakan bahawa tidak padanlah orang-orang yang seperti ini, polis-polis ini, bekerja dengan hanya gaji 300-400 sebulan untuk meletakkan diri di dalam golongan kafir. Itulah selaran-selaran yang diberikan. Malah ada di antara bapa saudaranya sendiri yang mengadakan kenduri perkahwinan, bermenantukan dengan seorang anggota polis, beliau tidak menghadirinya. Sedangkan bapa saudaranya itu adalah seorang pengawal mujahidin juga. Selain daripada itu, penekanan yang diberikan dalam pengajarannya ialah untuk membuat persediaan dengan membaca ayat wa'iddu mastata'tum min quwwah. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Sedialah kamu dengan segala kekuatan yang ada kepada kamu. Di sini beliau menafsirkan bahawa untuk kita menghadapi tentangan-tentangan daripada kerajaan yang zalim ini dan pasukan-pasukan polis yang melaksanakan arahan untuk menangkap tok guru dan pendakwah-pendakwah Islam ini, kita hendaklah membuat persediaan. Jadi persediaan itu bukanlah kita perlu buat sebanding dengan apa yang ada kepada kerajaan itu sendiri. Kerana persediaan yang perlu kita buat, kata Allahyarham lagi, ialah apa yang termampu oleh kita. Kalaulah pedang yang mampu kita sediakan, maka pedanglah, parang panjang atau lasting atau panah dan sebagainya. Sebab itulah persediaan yang kita dapat sediakan. Sedangkan kalaulah kerajaan itu sendiri mempunyai senjata-senjata moden, kena yakinlah bahawa senjata moden itu tidak memberi bekas kepada manusia, yang memberi bekas hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak perlu merasa gerun dan gentar dalam masalah ini. Selain daripada itu, satu lagi penekanan yang diberikan di dalam pengajarannya ialah mengingatkan setiap pengawal-pengawal mujahidin yang hendak pergi mengawal ke rumahnya semasa turun daripada rumahnya, hendaklah berniat dengan mengatakan nama itu al-jahidu fi sabilillah. Saja aku pergi berjuang di jalan Allah. Jangan niat kata masa nak pergi itu kerana nak menjaga batang tubuh Ibrahim Libya, tetapi niatlah aku pergi ini kerana nak berjuang di jalan Allah. Insya-Allah dia kata bila niat kita kepada Allah ikhlas, kita betul, apabila berlaku sebarang pertempuran jika pasukan polis datang, kita akan mati sebagai mati syahid. Muhammad Yusof bin Hussein juga menceritakan mengenai beberapa kejadian dalam mana beliau sendiri terlibat sebelum dan pada hari Selasa 19 hari bulan November tahun 1985 apabila meletusnya peristiwa sedih di Kampung Memali. Cik Yusof, saya fikir orang ramai ingin tahulah apa yang berlaku sebelum dan sesudah hari 19 November tu di Kampung Memali, kerana Cik Yusof sendiri seorang yang terlibat secara langsung. Jadi cuba Cik Yusof terangkanlah ni macam mana benda ni boleh berlaku.
Sebelum berlakunya peristiwa 19 November itu, telah berlaku satu insiden yang patut juga saya ceritakan kepada orang ramai, iaitulah peristiwa penahanan Yang Mulia Ketua Polis Daerah Baling. Peristiwa itu berlaku bersempena dengan majlis tamrin yang diadakan di Merasah Kampung Memali pada 20 Oktober 85. Yang mana lebih kurang jam 9.30 malam, van kepunyaan saya sendiri yang dipandu oleh seorang rakan saya telah ditahan di satu sekatan jalan raya di Wing, yang mana dalam van itu mengandungi sebilah pisau dan sebilah golok perak. Apabila pengawal-pengawal Mujahidin mengetahui akan penahanan van tersebut, mereka telah pergi ke tempat sekatan jalan raya tersebut minta dibebaskan, tetapi pihak polis tidak mahu membebaskan van dan pemandu. Lalu apabila mereka pulang memberitahu kepada saya, dan saya cuba hendak pergi menyelesaikan masalah itu seorang diri, tapi tidak dibenarkan. Yang mana ketua kawalan yang ditugaskan pada malam itu meminta kepada saya supaya diumumkan di dalam pengeras suara dalam majlis yang sedang berjalan, supaya pengawal-pengawal Mujahidin berhimpun di rumah Allahyarham Ibrahim Libya dengan tujuan untuk pergi beramai-ramai ke tempat sekatan jalan raya. Apabila saya mengarahkan penjaga pengeras suara mengumumkan perhimpunan semua pengawal Mujahidin di rumah Ustaz Ibrahim Libya, sebaik saja saya keluar daripada kawasan Merasah, saya telah melihat kereta peronda polis telah dihalang dengan meletakkan batang-batang kayu dan meja-meja di atas jalan raya, yang mana kenderaan tersebut tidak dapat melintasi kawasan Merasah Kampung Memali. Dan kenderaan kereta peronda polis itu telah dikelilingi oleh pengawal-pengawal Mujahidin, dan ada di antaranya yang saya tidak kenal kerana majlis pada malam itu didatangi oleh orang ramai berbagai tempat. Pada masa itu saya terfikir jika tidak dikawal dengan bersungguh-sungguh, maka akan terjadi satu peristiwa yang buruk, di mana saya telah cuba untuk menenangkan keadaan kerana terdapat pengawal-pengawal Mujahidin telah meletakkan mata pedangnya di leher Yang Mulia Ketua Polis Daerah Baling, yang saya sendiri merasa amat gerun. Jadi atas sifat saya yang dianggap sebagai Ketua Pengawal Mujahidin dan juga saya sebagai setiausaha majlis pada malam itu, saya telah cuba dengan bersedaya upaya saya untuk menenangkan keadaan, sehinggalah saya mengeluarkan kata-kata yang memberi ugutan kepada mereka, yang mana saya berkata jika semua pengawal-pengawal Mujahidin tidak mahu mendengar cakap saya, maka bermula daripada malam ini saya akan meninggalkan kumpulan ini dan tidak akan mencampuri lagi segala urusan pengawal ini. Barulah keadaan dapat diredakan dan kereta Yang Mulia Ketua Polis Daerah Baling dapat berpatah balik ke sekatan jalan raya di Wing, yang mana perbincangan saya dengan beliau telah bersetuju. Ketua Polis Daerah Baling telah bersetuju untuk menutup kes pada malam itu dengan mengembalikan pisau dan golok perak itu. Apabila saya mengikuti Yang Mulia Ketua Polis ke tempat sekatan jalan raya dan mendapat kembali pisau dan golok perak, saya kembali pula ke Merasah. Saya lihat beberapa orang pegawai polis masih lagi berada di dalam kawasan Merasah Kampung Memali, yang mana ini menimbulkan kecurigaan saya, takut keselamatan mereka tidak terjamin kerana bukan sahaja pengawal Mujahidin pada malam itu, bahkan orang lain yang mengambil kesempatan untuk menghuru-harakan suasana majlis yang sedang berjalan. Saya minta kepada pegawai polis itu supaya meninggalkan kawasan Merasah Kampung Memali dengan segera, yang mana beliau memberitahu kepada saya beliau tidak dapat meninggal kawasan itu kerana orangnya 4 orang sudah ditawan oleh kumpulan Mujahidin di sebuah rumah. Apabila saya pergi ke rumah yang dimaksudkan, saya lihat pengawal-pengawal Mujahidin dengan arahan ketua kawalan pada malam itu mengelilingi rumah tersebut dengan bersenjatakan pedang, dan begitu juga di atas rumah. Maka saya telah memberi arahan supaya anggota polis seramai 4 orang itu disuruh turun, dan saya mengarahkan kumpulan Mujahidin ini beredar daripada rumah itu, dan saya sendiri membawa mereka keluar daripada kawasan madrasah. Dalam peristiwa itu saya sendiri telah sehingga cari baju saya terkena mata pedang, dan saya bersyukurlah kerana saya dapat menyelesaikan peristiwa pada malam itu. Kemudian kedudukan pengawal Mujahidin selepas berlaku peristiwa ini makin bertambah semangat, makin bertambah tinggi kerana bangga dengan kekuatan yang ada sehingga dapat menahan ketua polis daerah, sehingga dapat menawan pasukan polis, anggota polis. Jadi semangatnya makin bertambah.
sebelum berlakunya peristiwa 19 November itu, kami telah mendapat khabar angin bahawa pihak polis akan menggempur kawasan rumah Ibrahim Libya untuk menangkapnya, dan saya sendiri telah berbincang dengan Allahyarham Ibrahim Libya bersama dengan seorang lagi orang terkanannya yang dipercayai oleh Allahyarham. Dan dalam perbincangan itu saya mengesyorkan supaya kami bertiga melarikan diri supaya tidak melibatkan orang ramai yang lain. Tetapi Allahyarham Ibrahim Libya tidak bersetuju dengan mengatakan bahawa inilah masanya semangat jihad yang ditanamkan selama ini, dan inilah masanya kita untuk menemui cabaran yang paling akhir. Jadi saya tidak membuat bantahan lah, dan kami pun membuatlah persiapan persenjataan dengan ala kadar, iaitulah pedang, parang, buluh runcing, plastik, panah dan sebagainya lah. Dan ada juga yang membuat bom ikan. Ini bom yang selalu orang kampung gunakan untuk bom ikan dengan cara buat sendiri. Jamong, kemudian botol yang berisi minyak petrol bersumbukan sabut sebagai persediaan untuk menghadapi pasukan polis. Tetapi maklumat yang kami terima bahawa pasukan polis ini akan menyerbu pada 20 hari bulan. Malangnya pada pagi 19 November, lebih kurang jam 7.30, berderu-deru kenderaan motosikal datang ke rumah Allahyarham Ibrahim Libya memberitahu bahawa pasukan polis telah datang. Keadaan pada masa itu agak menjadi kelam kabut, dan saya ada ternampak seorang daripada pengawal mujahidin membawa senapang masuk ke dalam rumah Allahyarham Ibrahim Libya. Jadi saya sendiri agak terkejut juga dengan perbuatan itu, yang mana saya sendiri tidak pernah mengarahkan senjata api dibawa ke rumah Allahyarham Ibrahim Libya. Lebih kurang jam 8 pagi, pasukan polis telah pun membuat persediaan dan melepaskan tembakan gas ke dalam rumah Allahyarham Ibrahim Libya. Pada semasa itu saya sendiri merasa satu kekuatan, satu semangat, dan di dalam jiwa saya ingin berjuang hingga ke titisan darah yang akhir untuk melawan anggota polis berdasarkan semangat dan tekanan jihad yang ditanamkan oleh Allahyarham Ibrahim Libya kepada saya dan pengikut-pengikutnya yang lain. Tetapi entah bagaimana, sebelum tembakan gas itu dilepaskan, saya ada melihat seorang anggota FRU menadah tangan membaca doa di atas truk. Pada masa itu jiwa saya mulai konflik dengan mengatakan bahawa ia menadah tangan memohon doa kepada Allah yang saya pohonkan juga. Jadi semasa itu saya antara nak melawan dengan tak melawan, serah diri bermain di jiwa saya. Baiklah, ada satu benda yang saya nak tanya ni. Walaupun benda ni lagi saya terangkan lagi baliklah. Dalam soal tu nampaknya ada selain daripada apa itu kan para mujahidin atau kaum majudin ni, adakah pasukan ini terdiri dari wanita-wanita atau kanak-kanak? Dia bila kenderaan polis, kenderaan orang ramai telah jadi kelam kabutlah bila polis mula datang dan nampak kenderaan polis. Gendang di madrasah dipalu bertalu-talu. Begitu juga dengan loceng yang ada di rumah Allahyarham Ibrahim Libya itu dipalu bertalu-talu. Pada masa itu semua orang datang, orang ramai yang berada di sekitar rumah Allahyarham Ibrahim Libya datang dengan membawa senjata masing-masing lah, termasuk daripada kanak-kanak dan juga orang perempuan. Yang mana sebelum ini Allahyarham Ibrahim Libya dalam pengajarannya bukan sahaja menekankan semangat jihad itu kepada orang-orang laki-laki saja, malah kepada kaum-kaum muslimat juga. Yang mana semangat untuk mempertahankan Tok Guru pada masa itu amat besar sekali, di mana boleh dikatakan semua masyarakat yang menyokong Ibrahim Libya datang berpusu-pusu ke rumah Ibrahim Libya pada ketika itu. Adakah tidak dengan wujudnya apa itu kan wanita-wanita atau orang tua-tua dan kanak-kanak ini merupakan satu helah supaya apa itu kan benda serbuan itu tak berlaku ke atas rumah? Itu adalah satu. Sebab apa? Kedatangan mereka adalah dengan semangat yang ditanamkan kepada mereka, dan harapan saya sendirilah memanglah ada begitu supaya pihak polis ini tidak tergamak untuk merempuh masuk ke dalam rumah kawasan rumah Allahyarham Ibrahim Libya. Jadi cuba terangkan yang selanjutnya. Lepas apa esok tengok satu apa itu seorang polis baca doa. Ya. Bila saya melihat seorang anggota polis itu sedang membaca doa, jiwa saya mulai berkecamuk,
yang mana pada masa itu saya di pinggang saya bersenjatakan sebilah pedang dan di tangan saya ada 2 botol minyak petrol yang bersumburkan sabut. Telah mengambil keputusan untuk melarikan diri. Kerana saya tidak boleh mengumumkan keputusan saya itu, tentulah ianya akan ditentang oleh Allahyarham Ibrahim Libya dan seorang orang kanannya lagi. Tetapi apabila saya hendak keluar daripada kawasan rumah itu, saya telah ditanya hendak ke mana. Jadi saya memberi alasan bahawa saya akan pergi ke belukar di seberang jalan. Maka Ahmad Hassan, iaitu kawan saya yang orang kuat Ibrahim Libya juga, mengarahkan saya membawa 20 orang pengawal bersama saya. Jadi yang ikutnya cuma, kalau tak silap saya, 5 orang. Apabila saya melintasi kawasan jalan raya untuk pergi ke seberang jalan, yang mana semasa itu pihak polis ada melihat saya nampak seorang sahabat saya, iaitu Allahyarham Cikgu Syafi'i Dahman, telah tertiarap di atas jalan raya, yang saya yakin beliau telah ditembak dan mati. Kerana pada peringkat permulaan polis melepaskan tembakan gas, Allahyarham telah meluru dengan diikuti oleh beberapa orang lagi yang membawa nyamong yang sedang menyala dan lain-lain senjata, meluru kepada kenderaan polis tersebut. Jadi saya pun melintasi jalan raya dan bersembunyi di dalam belukar berhadapan dengan rumah Allahyarham Ibrahim Libya. Dan saya cuba untuk rapat kepada pasukan polis dengan tujuan pada masa itu saya ingin menyerah diri. Tetapi sebaik saja saya merapatkan dengan kawasan yang polis berada itu, saya nampak seorang anggota polis FRU sedang diusung naik ke atas truk, yang mana saya mensyaki bahawa polis itu telah ditembak. Kerana sebelum ini saya ada melihat salah seorang pengawal Mujahidin membawa senjata api, membawa senapang. Pada masa itu saya jadi kembali takut. Takut saya juga apabila pergi disyaki saya akan melawan, saya akan ditembak. Dan kebetulan orang yang mengikut saya di belakang memanggil saya supaya berundur ke belakang. Dan saya bersama dengan 3-4 orang itu berada di dalam kawasan belukar di luar rumah kawasan Allahyarham Libya selama lebih kurang sejam. Selepas itu saya mengingati balik pesanan seorang Tok Guru. Jika sekiranya polis datang menyerbu, semua orang mestilah berada di dalam kawasan rumah Ibrahim Libya. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk masuk semula ke kawasan rumah dan melintasi jalan raya masuk ke dalam kawasan. Pada masa itu, saya yang selama ini dianggap sebagai ketua pengawal Mujahidin telah hilang kewibawaan dan kepimpinan saya, yang mana tugas itu telah dipikul oleh salah seorang lagi orang kanan Allahyarham Ustaz Ibrahim Libya. Jadi saya boleh dikatakan bawa diri ialah pada masa itu. Saya cuba berbincang dengan Ahmad Hassan, saudara saya Ahmad Hassan, Allahyarham Hassan, sebanyak 2 kali. Yang mana kedua-dua perbincangan itu saya menangis. Kerana saya sendiri tidak tahan dengan gas-gas dan saya banyak meminum air jampi pun, semangat saya lagi turun, saya lagi takut. Jadi kerana sebelum itu telah diadakan sediaan air jampi yang dijampi oleh Allahyarham Ibrahim Libya sendiri dan beberapa orang Tok Guru, disediakan pasir, yang mana pasir itu untuk pagar kawasan sekeliling rumah dengan harapan pihak polis tak akan dapat masuk ke dalam kawasan rumah, dan pasir itu juga boleh berfungsi apabila dibalingkan ke arah polis sebagai pengingat tabuan lebah dan sebagainya. Ini semua ni apa Encik Yusof percaya kan? Saya sendiri ada keraguan, tapi 50-50 lah antara percaya dengan tidak. Kerana saya sendiri telah mendapatkan satu azimat pada masa itu. Boleh dikatakan keseluruhan pengawal-pengawal Mujahidin hari itu mendapatkan azimat daripada yang diberi oleh salah seorang sahabat Ibrahim Libya, yang mana azimat itu digelarkan sebagai ilmu pengalih peluru. Dengan cara kita membaca bismillah 7 kali, membaca Fatihah sekali, selawat 3 kali, kemudian diambil lidi, disukat daripada tulang hidung sampai ke bibir mulut, dipatahkan, dilentangkan di pusat kita supaya tak jatuh, ditampalkan plaster. Dengan tujuan kalau polis tembak pun tak kena. Tapi saya sendiri pun ada pakai jugalah hari itu. Jadi dalam perbincangan saya dengan Ahmad Hassan tadi ni, saya telah mengecualikan supaya kita serah diri kerana ramai kanak-kanak dan perempuan yang dimangsa, dan saya sendiri tidak sanggup berlawan dengan pasukan polis kerana konflik jiwa saya mengingatkan doa salah seorang anggota polis yang berdoa tadi. Allahyarham Hassan menaikkan semangat saya dengan mengatakan inilah masanya perjuangan yang patut kita teruskan. Jadi saya tak terima dengan saranan tu hinggalah beliau mengesyorkan supaya saya lari bersamanya. Saya kata kalau nak lari mestilah ajak Allahyarham Ibrahim Libya sama. Jadi masa tu Ahmad Hassan kata Ustaz Ibrahim Libya dia tak akan lari. Apa jadi dia akan duduk dalam kawasan rumah dia akan berlawan sampai mati.
Jadi Mak San kata dia nak lari jajak saya. Saya kata saya nak lari pun saya tak sanggup dah. Tak ada daya upaya dah. Kata saya suruh dia pergi dululah. Kemudian saya tak berjumpa lah dengan dia lagi. Pada ketika itu juga dalam masa saya masuk balik ke kawasan rumah Allahyarham Ibrahim Libya tu, saya ada bercakap dengan anggota PPH yang sedang mengelilingi rumah Allahyarham Ibrahim Libya di dalam sawah padi. Saya bercakap kepada mereka, minta supaya mereka jangan melepaskan tembakan kerana bimbang akan mengorbankan jiwa sesama sendiri. Saya ada mengatakan kepada anggota PPH itu bahawa kita sesama Islam dan kami sendiri tidak sanggup menghadapi keadaan yang serupa ini. Tapi mereka itu tidak menjawab ucapan-ucapan saya, mereka hanya diam sahaja. Dan apabila pihak polis telah hampir ke kawasan rumah Allahyarham Ibrahim Libya, yang mana salah seorang pengawal mujahidin menemui saya kerana katanya ketua polis pada hari itu hendak berunding. Jadi saya mengarahkan pengawal mujahidin itu supaya memberitahu Allahyarham Ibrahim Libya atau Mak San, kerana saya kata saya tidak ada kepimpinan lagi pada hari ini dan dia pergi menemui Allahyarham Ibrahim Libya. Jadi saya tak tahulah perkembangan setakat mana. Tapi apa yang saya tahu, Allahyarham Ibrahim Libya tidak mahu membuat perundingan itu. Oleh kerana saya melihat pasukan polis sudah rapat ke kawasan rumah Allahyarham Ibrahim Libya, saya menjadi takut dan mengambil keputusan untuk melarikan diri di saat akhir. Apabila saya cuba melarikan diri melalui jalan belakang di rumah Allahyarham Ibrahim Libya, apabila saya melangkah pagar masuk ke dalam kawasan benang, saya sudah terjatuh di dalam satu parit dan di hadapan saya lihat ramai anggota PPH sedang menghalalkan senjata api kepada saya. Jadi saya pun dalam keadaan takut dan gemetar berpatah balik dan bersembunyi di belakang tandas rumah Allahyarham Ibrahim Libya. Daripada situ saya nampak kereta kebal polis merempuh pagar di hadapan rumah Allahyarham Ibrahim Libya dan diikuti oleh pasukan polis. Sejurus selepas itu saya terdengarlah tembakan dilepaskan bertalu-talu. Dan selepas tembakan berhenti, saya nampak ramai anggota polis keluar daripada kawasan rumah Allahyarham Ibrahim Libya melalui pintu pagar yang dirobohkan itu dengan cara tergesa-gesa. Pada masa itu timbul satu keyakinan kepada diri saya bahawa satu orang ulama, seorang tok guru pernah mengatakan jika polis datang menyerbu rumah Ibrahim Libya akan bertembak sesama sendiri. Terlintas juga di hati saya, adakah polis telah bertembak sama sendiri? Lalu saya pun mengambil keputusan memberanikan diri keluar daripada kawasan tersebut. Apabila saya keluar daripada kawasan persembunyian di belakang tandas itu, saya lihat pengawal-pengawal mujahidin sendiri berkelimpangan dengan dipenuhi darah-darah di tubuh mereka. Oleh kerana saya sendiri tidak dapat melihat darah yang banyak kerana orang Kedah kata mabuk darah, jadi saya tak tahu apa nak buat. Dan saya ternampak seorang budak sedang mengambil pistol yang saya yakin pistol itu adalah pistol polis. Jadi saya minta pistol daripada budak tersebut dan dia memberi kepada saya. Dan apabila saya pegang pistol itu, saya mula ketak lagi menggigil. Lalu saya bagi balik budak itu, saya kata saya tak reti guna, ambil lah, bagilah kat siapa pun. Kemudian saya lihat anggota polis cuba masuk kali yang kedua, merapat pagar untuk membuat serbuan yang kedua. Dan saya mengambil keputusan yang akhir, ini untuk menyerah diri dengan saya menyembamkan muka saya ke tanah, meluruskan tangan saya, pedang saya pun saya taut di depan saya, supaya tidak menimbulkan prasangka bahawa pihak polis menyangka bahawa saya akan melawan mereka. Dan saya pun ditangkaplah lebih kurang jam 12.30 tengah hari. Jadi sebelum itu, tidakkah ada orang-orang yang jumpa dengan Ustaz Allahyarham Ustaz Ibrahim Libya ni supaya dia menyari? Tak ada ya? Jadi pada masa peristiwa itu, oleh kerana saya lari ke belakang, saya tidak dapat mengikuti perkembangan apa yang berlaku. Tapi apa yang saya tahu selepas daripada itu, memang ada pihak polis sendiri berjumpa dengan Allahyarham Ibrahim Libya dan beliau masih dengan pendiriannya untuk tidak mahu menyerah diri dan akan berlawan sampai mati. Tak adakah daripada kalangan apa itu kan pasukan kawalan mujahidin ataupun orang tua-tua yang lain yang jumpa apa yang saya tahu bahawa adiknya sendiri seperti Ustaz Ismail Mahmud dan bapaknya sendiri telah beberapa kali berjumpa dengan Allahyarham Libya pada hari itu, malah sebelum itu. Tapi Allahyarham Libya ini adalah seorang yang berpendirian tegas, tidak mudah menerima nasihat atau saranan yang diberikan oleh orang lain. Maksud apa ni, Cik Yusof, berpendirian tegas kah ataupun sengaja tak nak apa itu kan tak mengikut cakap orang lain? Jadi yang saya katakan, ketegasan dia itu ketegasan tidak mahu mendengar cakap orang lain. Dia akan apa dia rasa dia nak buat, dia akan buat. Baiklah Cik Yusof, apa yang Cik Yusof cakap lagi?
Silakan. Jadi saya mengambil kesempatan yang diberikan kepada saya ini lebih dahulu menyatakan rasa terkejut saya apabila saya telah ditangkap dan disoal siasat oleh anggota polis, yang mana sebelum ini anggapan saya bahawa seseorang yang telah ditangkap seperti saya di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri akan menerima berbagai-bagai keadaan yang buruk dilakukan oleh anggota polis. Tetapi sebenarnya apa yang saya terima adalah di luar dugaan saya sama sekali. Yang mana layanan yang diberikan itu tidak pernah saya terima sebelum ini. Dan pegawai-pegawai yang menyoal siasat saya itu sudah terlalu mengambil berat tentang diri saya. Malah saya rasakan bahawa mereka itu sebagai sahabat-sahabat saya sendiri. Sehinggalah pada hari perpisahan pegawai-pegawai yang menyiasat saya untuk pulang ke Kuala Lumpur, saya menitiskan air mata. Jadi kesempatan yang ada pada saya ini, saya inginlah memohon maaf terutamanya kepada kerajaan dan rakyat Malaysia yang mana pelibatan dan kerja buat saya selaku yang disebut sebagai Ketua Pengawal Mujahidin dan anggota-anggota Pengawal Mujahidin yang telah mencemarkan kedaulatan undang-undang dan perlembagaan negara dan mencetuskan satu peristiwa yang pahit. Memohon maaf bahawa kami bukanlah melakukan semua ini di atas kehendak dan keinginan kami sendiri, tapi apa yang kami lakukan adalah daripada seruan dan penekanan yang telah diberikan oleh guru kami, yang mana pada ketika itu kami menganggap bahawa perbuatan ini adalah satu kemuliaan di sisi Islam, iaitu perjuangan yang dituntut oleh Islam. Apabila saya ditahan, setelah diberi kesedaran, diberi peluang untuk mengadakan perbincangan, sehingga saya sendiri sedar bahawa apa yang saya lakukan ini bukan sahaja bertentangan dengan undang-undang dan perlembagaan negara, bahkan ianya juga telah bertentangan dengan kehendak Islam itu sendiri. Oleh itu, saya mengambil juga kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf kepada mereka-mereka yang terpaksa menerima bencana daripada peristiwa berdarah 19 November ini, yang mana di dalam peristiwa ini telah mengorbankan 18 nyawa, termasuklah anggota-anggota polis sendiri. Oleh itu, kepada isteri dan anak-anak serta keluarga anggota polis yang telah terkorban di dalam peristiwa ini, saya dan juga pengawal-pengawal mujahidin yang lain menuntut berbanyak keampunan dan kemaafan, kerana dengan tindakan kami ini menyebabkan mereka telah hilang tempat pergantungan. Kerana saya sendiri merasakan bahawa mereka ini terpaksa menanggung beban yang amat mendalam. Dan saya harap kepada mereka ini, terimalah ini sebagai satu daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketetapan yang tidak dapat dielakkan. Dan kami sendiri, saya sendiri, jika tidak dimaafkan, terasa satu dosa yang tidak akan terhapus. Begitu juga kepada pengawal-pengawal mujahidin sendiri, yang mana mereka juga ada yang terkorban, dan saudara mara mereka, anak isteri mereka terpaksa menanggung bebanan ini. Dan jika pelibatan mereka itu terpengaruh kerana ucapan-ucapan dan seruan-seruan saya yang menjadi penyambung lidah kepada Allahyarham Ibrahim Libya, saya menuntut berbanyak keampunan dan kemaafan kepada mereka, supaya memberi kemaafan kepada saya, kerana apa yang saya lakukan ini adalah di luar kehendak saya sendiri, melainkan saya juga telah dipengaruhi. Dan akhir sekali, saya menyerulah kepada saudara-saudara saya yang mana masih bebas, supaya tampillah ke muka pengadilan, bertemu dengan pasukan-pasukan polis, kerana bukanlah kita ditangkap itu akan pihak polis akan memudaratkan kita, tetapi untuk memulihkan keadaan, terutama keselamatan negara, kerana mengelakkan daripada pertumpahan sesama bangsa dan seagama. Akhir sekali, saya berikrar akan taat setia terhadap perlembagaan dan undang-undang negara, dan saya berharap masyarakat akan menerima saya kembali hidup sebagai seorang rakyat yang akan mematuhi segala kehendak peraturan negara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.